Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Diharapkan semoga kalian semua dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang bersedia untuk meneruskan kelas PDPR Sejarah tahun 4 pada hari ini. Sebelum kita memulakan PDPR kita pada hari ini, saya mahu kamu semua bersedia dengan buku teks supaya kamu boleh fokus dengan apa yang akan saya bentangkan pada hari ini. Kita masih lagi dalam unit pertama iaitu mengenali sejarah. Kalau kelas sebelum ini saya sudah menerangkan beberapa tajuk, antaranya iaitu pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, dan hari ini kita teruskan kelas kita dengan membezakan ruang dan konsep masa dalam sejarah serta sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi hari ini ada dua benda yang akan saya terangkan. Yang pertama, konsep ruang dan masa, dan yang kedua, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Topik pertama, ruang dan masa. Saya nak awak betul-betul fokus kerana topik ini agak sukar untuk dipahami sekiranya kamu tidak fokus dalam apa yang akan saya bincangkan. Okey, kita akan pergi pada tajuk pertama kita pada hari ini, iaitu ruang dan masa. Konsep ruang dan masa ini digunakan oleh semua sejarawan, iaitu menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah. Urutan masa. Sebut saja urutan bermaksud perkara yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Urutan. Okey, faham ya? Urutan. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Sebut balik, apa dia? Kronologi. Okey? Dan konsep masa ini dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu dekad, abad dan alaf. Dalam kita mengkaji ataupun membuat penyelidikan dalam sejarah, konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu dua zaman. Zaman pertama kita kenali sebagai zaman sebelum Masihi atau ringkasnya SM, sebelum Masihi. Dan zaman seterusnya iaitu zaman Masihi, dalam kurungan M, bermaksud Masihi. Pernah dengar kronologi? Pernah dengar dekad? Pernah dengar abad? Alaf? Sebelum Masihi? Masihi? Pernah dengar? Okey, kalau tak pernah dengar istilah-istilah ini, okey, jom kita tengok apa maksud istilah yang saya sebutkan tadi. Kronologi. Okey, kronologi.
Apa yang dikatakan dengan kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Saya ambil contoh. Sebelum ni, saya ambil contoh yang paling mudah. Sebelum ni saya dah bagi tahu, kelahiran awak merupakan satu sejarah. Sebabnya, dia perkara yang benar-benar berlaku dan berlaku pada masa lalu. Okey, kita ambil kronologi kelahiran awak. Awak dilahirkan. Okey. Cukup umur 5 tahun atau 6 tahun, awak bersekolah. Seterusnya, di sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3, sampailah habis sekolah rendah. Sekarang berada di tahun 4. Okey. Masuk balik ke sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Masuk belajar kat universiti. Lepas belajar di universiti, bekerja, berkerjaya, berumah tangga dan seterusnya. Inilah yang kita panggil kronologi, urutan masa. Daripada dilahirkan, mendapat pendidikan awal, pendidikan menengah, pendidikan universiti, bekerja, berumah tangga dan seterusnya. Itu kita panggil urutan masa, kronologi ataupun rentetan peristiwa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dekad. Dekad membawa maksud 10 tahun. Sekarang umur awak berapa tahun? 10 tahun. Atau secara ringkasnya, umur awak sudah mencapai 1 dekad. Okey? Dekad bermaksud 10 tahun. Okey, kita pergi jangka masa yang lebih panjang lagi, iaitu abad. Abad bermaksud 100 tahun. Okey. Katalah bangunan sekolah kebangsaan Sungai Buaya sudah berusia 200 tahun. Maknanya usia sekolah itu sudah 2 abad. Okey, yang ketiga ialah alaf. Bermaksud 1000 tahun. Okey. Daripada tahun 1900 kepada tahun 2000. Dah cukup 100 tahun. Mana tahun 2000 merupakan alaf baru. Contohnya, masuk lagi tahun 3000. Itu masuk lagi alaf baru. Okey. Tadi saya sebut pengkajian juga boleh dilihat menerusi 2 zaman. Zaman pertama, zaman sebelum Masihi ataupun SM. Sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Ingat ya? Sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan zaman Masihi bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Ini adalah istilah-istilah yang perlu awak tahu dalam ruang dan masa. Kenapa ruang dan masa itu sangat penting dalam sejarah? Kenapa penting? Kalau kita nak mengkaji sejarah, ruang dan masa sangat penting kerana dengan adanya ruang dan masa ini memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kita cepat faham. Kita mudah untuk faham. Contoh saya ambil lagi satu. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Okey? Daripada tahun 1941. Bulan 12, 8 Disember 1941,
Jepun mula mendarat di pantai Sabak, Pasir Putih, Kelantan. Okey, mendarat. Lepas tu sampailah tahun 45 berlakunya Perang Dunia Kedua dan Jepun tewas. Maka Jepun berundur dari tanah Melayu. Okey, itu adalah kita tengok konsep masa. Dari masa tu menyebabkan kita mudah faham untuk kita mengkaji ataupun memahami peristiwa sejarah tersebut. Dan kalau kita nak menulis sejarah, nak menulis mengenai sesuatu peristiwa sejarah itu, maka tulisan kita dilihat lebih lengkap dan tersusun. Sebab itulah ruang dan masa sangat penting dalam sejarah. Okey. Dalam membicarakan konsep ruang dan masa, kita perlu tengok rajah garis masa. Okey, dalam buku teks pun ada. Yang ini saya lukis balik supaya dapat saya terangkan kepada kamu semua. Okey, yang berwarna pink muda tu zaman sebelum Masihi, SM. Yang warna purple zaman Masihi. Okey, yang warna biru hijau tu itu adalah tahun. Garisan merah ni merupakan garisan lurus merah merupakan pembahagi antara sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey. Ke kiri ialah sebelum Masihi, ke kanan ialah Masihi. Awak tengok warna purple yang saya tulis dekad. Antara 1 hingga 10, garisan putus-putus 10 bermaksud 10 tahun. Warna biru abad 100 tahun. Warna kuning alaf 1000 tahun. Ini ialah rajah garis masa yang saya bincangkan sebelum, yang kita bincangkan sebelum tadi. Okey. Sekarang kita ke tajuk seterusnya, iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa, tak kiralah peristiwa apa sekalipun, setiap peristiwa yang berlaku pasti mempunyai sebab dan akibat. Sebab bermaksud kenapa dia berlaku. Itu sebab. Kenapa dia berlaku? Akibatnya ialah kesan daripada berlakunya peristiwa itu. Saya ambil satu contoh yang paling mudah. Awak dimarahi oleh bapa awak. Dimarahi oleh ayah awak. Adakah ayah awak marahkan awak itu suka-suka? Mesti ada sebab. Contohnya, awak pukul adik awak. Ataupun awak koyak buku sekolah. Jadi, itu menjadi sebab kenapa awak dimarahi oleh ibu ataupun ayah awak. Akibatnya, kalau kena pukul, awak rasa sakitlah. Itulah akibatnya. Ataupun akibatnya, selepas daripada ini, awak tidak akan buat lagi. Itu ialah sebab dan akibat. Sebab, perkara yang menyebabkan berlaku, akibat ialah kesan daripada peristiwa yang berlaku itu. Okey, faham? Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan lagi pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Awak faham sebab, awak faham akibat, jadi awak fahamlah peristiwa sejarah tersebut. Saya bagi contoh. Contoh ni ada dalam buku teks. Kita ambil satu peristiwa sejarah, iaitu peristiwa mendapatkan kemerdekaan Semenanjung Tanah Melayu ataupun Persekutuan Tanah Melayu 1957. Negara kita merdeka bila? 31 Ogos 1957.
Pada ketika itu belum lagi nama Malaysia. Pada ketika itu negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Kita ambil peristiwa untuk dapatkan kemerdekaan. Sebab kita dijajah. Kenapa kita tak merdeka? Sebab kita dijajah. Siapa yang menjajah kita pada ketika itu? Iaitu British. British menjajah Persekutuan Tanah Melayu. Apabila British menjajah, kesannya rakyat menjadi marah. Rakyat bangkit berjuang melawan British ataupun menentang penjajah dan ingin membebaskan Tanah Melayu ataupun Persekutuan Tanah Melayu tadi daripada cengkaman penjajah. Itulah antaranya sebab ataupun akibat. Boleh dijadikan sebab ataupun akibat. Saya ambil contoh yang kedua. Contoh ni berlaku dalam kehidupan awak. Kalau tadi pasal merdeka, pasal sejarah pendudukan Jepun, penjajahan British, itu belum awak belum membacanya dan tidak pernah berlaku dalam hidup awak. Jadi saya ambil contoh yang paling mudah, contoh yang pernah berlaku dalam hidup awak, iaitu Hari Anugerah Kecemerlangan. Hari kualiti. Hari penyampaian hadiah lah, senang cerita. Okey. Peristiwa sejarahnya ialah Hari Anugerah Kecemerlangan. Kenapa dia buat? Mesti ada sebab. Kenapa buat Hari Penyampaian Hadiah? Mesti ada sebab. Sebab dia ialah untuk menghargai murid yang cemerlang dalam akademik. Dibuat peperiksaan akhir tahun, dinilai dan akhirnya ada murid yang cemerlang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan sebab inilah majlis itu diadakan. Okey. Akibat dia, apabila murid menerima hadiah, akibatnya murid akan belajar dengan lebih tekun pada masa akan datang. Okey, selepas dapat hadiah, semangatnya berkobar-kobar dan menjadikan murid tersebut belajar dengan lebih tekun. Okey. Dengan dapat hadiah tu dia dapat menaikkan semangat murid untuk terus belajar. Itu adalah sebab dan akibat. Saya rasa penerangan saya ini cukup mudah dan boleh membuatkan awak faham. Okey. Untuk lebih faham, saya akan berikan tugasan. Tugasan sejarah berkaitan topik ruang dan masa serta sebab dan akibat dalam grup WhatsApp kelas. Nanti selepas awak tonton video ini, saya akan sertakan satu lembaran kerja berkaitan dengan topik yang kita pelajari hari ini, iaitu ruang dan masa serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Awak buat dan saya sertakan nota. Nota ni awak boleh salin dalam buku tulis sejarah. Okey. Nanti saya akan suruh buat apa. Okey. Nanti lepas ni awak akan tahu apa yang perlu awak buat. Okey. Saya rasa untuk hari ini hanya sekadar itu sahaja. Sebelum kita berpisah, suka saya imbas kembali apa yang kita belajar hari ini. Kita belajar mengenai konsep ruang dan masa.
Okey, beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama iaitu kronologi ataupun rentetan peristiwa dalam peristiwa sejarah. Okey, mengikut urutan masa. Kita ada dekad. Dekad bersamaan 10 tahun. Kita ada abad. Abad bermaksud 100 tahun. Dan kita juga ada belajar mengenai alaf, iaitu bersamaan dengan 1000 tahun. Ada juga sejarawan ataupun kita boleh juga mengkaji sejarah ini mengikut zaman. Terdapat dua zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dalam kurungan SM yang bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan satu zaman lagi iaitu zaman Masehi, iaitu zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Dan saya ada bincangkan juga rajah garis masa. Apa yang kita bincang tadi, dekad apa semua sekali, ada dalam garis masa. Dan terusnya mengenai peristiwa sejarah tadi. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa yang berlaku pasti ada sebab dan ada akibat. Sebab ialah perkara yang menyebabkan berlakunya peristiwa tersebut. Akibat ialah kesan daripada berlakunya peristiwa tersebut. Hanya sekadar itu saja untuk kali ini. Semoga PDP Art hari ini memberi manfaat yang sangat berguna dan membantu kamu untuk terus maju dalam pelajaran. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.